pencegahan yang pertama ialah didikan agama. So daripada didikan agama ni kita boleh tahu antara halal dan haram. Kalau Allah kata tukar menyerupai lelaki yang menyerupai perempuan tak boleh, perempuan yang menyerupai lelaki pun tak boleh. Dan sebab tu lelaki tak dibenarkan pakai emas. Okay, itu yang pertama lah. Ataupun lelaki tak boleh memakai sutera. Ataupun lelaki pakai skirt, itu tak boleh. Ataupun yang lebih menyerupai lah. Sebab tu dia tak boleh. Sebab kita ada panduan dari segi agama tu sendirilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita diberikan didikan agama ni, at least sekurang-kurangnya kita dah ada panduan cara hidup yang betul berlandaskan agama. Sebab kita dah tahu halal dan haram. Tu langkah-langkah pencegahan. So yang seterusnya kita masuk dengan apakah maksud kehormatan diri. Yang ni saya ambil dalam buku teks, muka surat 146, 147. So lebih kurang kita bincang secara kasar sahaja yang ni. So yang pertama ialah apakah itu kehormatan diri. Kehormatan diri terbagi kepada 3 aspek ataupun tiga nilai. So yang pertama ialah amalan kebersihan, yang kedua ialah amalan keselamatan, dan yang ketiga adalah amalan kesihatan diri. So yang mana ketiga-tiga ni merupakan kehormatan diri, terutamanya yang perempuan. So, yang pertama ialah amalan kebersihan. Untuk amalan kebersihan ni ialah dia mewujudkan suasana yang harmoni dalam masyarakat dan keluarga. Maksudnya semua bersih, kawasan rumah kita bersih, sekolah kita, tempat kita belajar tu bersih. Sekurang-kurangnya dia akan melambangkan kita ni dalam keluarga kita tu macam mana. Dekat rumah kita tu macam mana. Ni kat sekolah, dalam kelas, kalau anda kata sampah bawah meja, memang banyak lah kan. So dia melambangkan awak kat rumah tu macam mana sebenarnya. Cikgu boleh nampak walaupun yang tu bukan sampah awak. Sekurangnya kalau awak ni seorang yang pembersih ataupun yang mengamalkan kebersihan, awak akan ambil sampah tu, awak akan buang dalam tu sampah tanpa arahan cikgu. Sebab yang pertama, kita kena ikhlas lah. Kan, sekurang-kurangnya kita dapat pahala. Taklah kita rasa, tu budak pagi cikgu, tu budak pagi. Sampai bila? Sampai kiamat pun tak habis. Kan, kalau kita nak bergaduh tentang benda siapa yang buat sampah dalam kelas. Tu contohlah. So yang kedua ialah amalan keselamatan. Pakaian yang bersih tidak mencolok mata. Maksudnya pakaian kita mesti bersih. Contoh anda kata terkena kari, makan kat kantin terkena kari. So kita kena basuh lah. Sampai dia kering kan. So nampak sangat kita agak walaupun benda tak hilang tapi sekurang-kurangnya kita dah cuba supaya dia tak menonjol dia punya kari, warna kari tu Yang kedua tidak mencolok mata, maksudnya tidak seksi lah ini. Tak pakai legging, so, sekolah sebab tak pakai legging, tak pakai tudung yang singkat ni contoh Tu yang tu untuk aspek keselamatan. Kalau dalam Islam, perempuan dia kena labuhkan dia punya tudung sehingga paras dada lah. Sama juga dengan bahtera sekolah, kena labuhkan punya tudung untuk yang perempuan. So yang ketiga, amalan kesihatan diri. So yang ni paling penting. Kalau anda kata sekolah harian biasa tak ada masalah kot. Tu mungkin ialah ni lebih pada sekolah asrama. Walaupun asrama tapi di rumah pun sama Yang pertama ialah jangan berkongsi pakaian. Yang kedua, jangan berkongsi tuala, sikat dan peralatan peribadi yang lain. So berus gigi tak boleh kongsi. Sebab kita kena jaga kebersihan kita, diri kita sendiri. Sebab anda kata kita tak jaga, penyakit tu senang datang ataupun senang serang kita lah sebab kita dah kurang immune ataupun kurang dia punya antibody. Itu yang untuk yang ketiga, aspek kehormatan diri, aspek yang ketiga. So yang terusnya, menjaga kepentingan diri, kepentingan menjaga kehormatan diri. Ada 3. Yang pertama ialah tidak terpengaruh dengan gejala negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, disanjung dan dihormati. Yang ketiga, mencapai kejayaan cemerlang. Sebab saya nak sentuh kat sini untuk kepentingan menjaga kehormatan diri. Kalau anda kata siapa-siapa yang tahu kes disiplin tahun lepas, dia lebih
lebih banyak melibatkan tentang kehormatan diri itu sendiri. Sebab tu saya kata saya betul budak perempuan yang ada pelajar perempuan dalam ni kan. So awak kena hati-hatilah sebab yang pertama anda kata awak terjebak dalam masalah sosial ataupun tidak menjaga kehormatan diri. Yang pertama awak akan dipandang serong. So nanti kita tengok dia punya kesan kesan tidak menjaga kepentingan diri. Yang pertama ialah menjejaskan masa depan keluarga ataupun masa depan awak sendiri. Maksudnya bila awak dah terlibat dengan benda-benda yang bermasalah tu, automatik awak tak akan belajar. Okay, nanti saya ceritakan beberapa contoh kes yang berlaku di sekolah kita. Walaupun mungkin awak dah tahu, mungkin. So yang kedua ialah maruah keluarga, keluarga akan menjadi malu dan maruah keluarga akan tercemar. Terutamanya yang keluarga dia dikenali. Bagi contoh, bapak dia datuk, mak dia datuk, bapak dia guru kan. Bapak dia guru besar. Ni contoh bapak dia guru disiplin, mak dia pensyarah, mak dia peguam. So agak malu. Apa ni anak pensyarah jadi macam ni, anak peguam jadi macam ni, anak terimam jadi macam ni. So kita tak nak dengan kita mencemarkan kehormatan diri kita, dia automatik keluarga kita pun akan menjadi malu dan maruah keluarga kita pun automatik akan jadi tercemar. Tu kesan yang kedua. Dan yang ketiga, ni saya nak sentuh lah, dari segi pergaulan. So janganlah, bila kita cerita tentang benda ni, janganlah kita kata, oh biasalah cikgu. Kita kena reflect diri kita sendiri, kita kena muhasabah diri kita. So anak kata kita terlibat dengan benda-benda yang tidak menjaga kehormatan diri, automatik kenapa kawan kita tak ramai, automatik kita akan dipulaukan. Sebab apa, kita dah rasa orang lain kata, oi kau ni jijik lah kan, contoh. Kan ada kes dalam macam tu Okay, dan biasanya kalau masyarakat tahu ataupun keluarga lain yang tahu, alamak dia anak ni dia dipandang serong oleh masyarakat. Dan yang ketiga, tidak selesa. Maksudnya anda kata dah tercetusnya sesuatu kes, orang yang kena tersebut dia akan rasa tidak selesa. Maksudnya orang tengok dia kan. Datang sekolah orang tengok dia je. So dia agak tak selesa bagi dia lah. Sebab dia kata, kenapa jadi macam ni kan. Melainkan kalau dia rasa benda tu biasa. Ada juga orang macam tu sebab hati dia dah gelap sebenarnya. Okay, itu untuk kesan tidak menjaga kehormatan diri.